Kalau mufaraqah sembahyang Jumaat tak sah. Ya, sembahyang Jumaat wajib ikut imam. Imam bangkit, dia kena bangkit. Ini imam bangkit, dia sujud lama. Itu elok tekan je kepala kat lantai tu. Kerana dia beramal tak ada ilmu. Dia rasa dia nak berdoa lah, semasa tu lah berdoa Allah Ta'ala. Malam tadi tak nak berdoa, pagi Jumaat, hari Jumaat nak berdoa, dia sangat dalam sujud. Ada tu. Ya. Dia kita lihat. Begitu juga dengan apa nama gaya sembahyang pun macam tu. Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Jadi kita sembahyang kena ikut Nabi. Kita tak lihat Nabi, tapi sahabat-sahabat yang melihat, kan? Sahabat lihat Nabi sembahyang. Kemudian pengikut sahabat melihat sahabat sembahyang. Kemudian pengikut tu lihat orang yang diikutnya. Dan para ulama melihat pengikut sahabat. Dan kita pula ikut apa yang dibuat oleh para ulama. Jadi kalau kita ikut tu berlainan daripada syarak dia, daripada peraturannya, maka kita dah salah ikut. Salah ikut. Jadi ada yang sembahyang, ya, dan baca usalli banyak kali, tak masuk usalli dia. Siapa ajar? Kan? Mana dia belajar tu? Usalli banyak kali tu. Usalli banyak kali tak ada pahala. Ya, pahalanya sekali je. Yang sunat dia, sebab melafazkan sunat itu hanya dalam mazhab Syafi'i. Itu pun sekali. Kalau dah usalli, orang sebelah dah baca doa iftitah, tu keluar berhenti balik semula usalli. Pasal terpengaruh dengan sebelah ni. Kan? Kita lah jadi cacau buatnya. Itu berarti dia beramal tak ada ilmu. Dia tiru-tiru, ikut rasa. Mana boleh rasa-rasa? Kita mesti sempurna. Kan? Buat satu perkara sempurna. Allah itu maha sempurna. Jadi Allah Ta'ala tidak menerima sesuatu yang tidak sempurna. Ya, Allah Alam. Dia nak buat lebih sempurna pula. Banyak sangat usalli. Maka daripada dapat pahala, langsung cancel. Ya, tak dapat pahala usalli. Kemudian tu baca Allahu Akbar panjang. Allahu Akbar panjang. Apa hal? Apa sebab baca panjang-panjang? Kan? Hukum dia mat tabi'i. Mengapa nak baca panjang-panjang? Allahu Akbar. Itu mat tabiat. Bukan mat tabi'i. Kan? Jadi berarti dia salah. Dia ikut siapa? Ikut tuan tua daripada dulu. Kita dengar yang baca lambat tu orang tua. Pasal dulu imam dulu tua-tua, dah tak nak, dia penlambat lah pick up dia, kan? Nak masuk niat nak dimasukkan. Mana ada nak masuk niat dah duduk dalam, nak masuk ke mana lagi? Niat duduk dalam hati. Ya. Kalau dah dilafazkan, itu bukan niat. Itu dah jadi hasrat, dah jadi cita-cita. Itu kalau dilafazkan, niat dalam hati. Sebab itu dalam ta'rif niat, qasdu syai'i muqtarinan bil fi'li, mengqasadkan sesuatu selaras dengan perbuatan. Sebab itu dalam mazhab Hanafi, dia langsung tak sebut niat. Ya, dalam mazhab Hanafi, dia katakan tak perlu, yang perlu buat. Apabila buat, ada niat situ. Ya, tak ada pula orang sembahyang, dia niat dia tak sembahyang, saja nak diri je, nak campur orang je. Mana ada orang begitu? Kan? Itu dalam mazhab Syafi'i. Yang mazhab Hanafi, dia tak perlu pada membaca niat, dan tidak sunat pun baca niat. Ya, dan niat itu pun tak perlu disebutkan sebagai rukun. Itu dalam mazhab Hanafi. Tapi tiga mazhab yang lain, niat itu adalah rukun bagi satu amalan. Tetapi dua mazhab Maliki dan Hambali tidak perlu baca niat. Jadi mazhab Syafi'i saja yang baca niat sunat.
Baca niat tujuan dia untuk mengingatkan hati. Ya, untuk mengingatkan hati. Sebab ada juga orang buat satu perkara dengan hati dia tidak berniat nak buat. Misalnya orang mengigau, dia tidur berjalan. Tak adalah dia masa nak tidur ni saja aku tidur nak berjalan. Tak ada. Kan? Dia nak tidur, tapi dengan tidur dia bangkit berjalan. Dia tak sedar. Kan? Itu berarti dia buat dengan tak berniat. Macam kita mandu kereta, yang pada sedang-sedang mandu langgar orang. Tak adalah kita niat saya duduk memandu kereta, saja aku mandu kereta nak langgar orang. Tak ada. Kan? Itu kata perbuatan yang tanpa niat, tak sengaja. Itu yang hujah Syafi'i. Berarti dalam kita eloklah ikut mazhab Syafi'i. Ikut mazhab Syafi'i berarti kita buat satu tu dengan niat, dengan bersungguh-sungguh. Berarti apabila kita concentrate, kita berdiri semayang, kita concentrate, kita semayang. Jadi sepenuhnya dalam semayang itu. Wallahu alam. Dan begitu juga dengan kita lihat perkara yang ringan, letak tangan. Kan? Letak tangan di dada. Letak tangan. Ada orang letak tangan macam ni, kan? Semayang. Ada letak tangan gini, ada letak tangan pula apa namanya, londe dia, tangan dia. Kan? Mana yang betul dia? Kan? Mana yang sebenar? Padahal Nabi satu je. Nabi satu. Mazhab ada 4. Jadi kita disuruh semayang ikut Nabi. Kalau ikut Nabi betul-betul, semayang tangan letak pada dada. Nabi. Kita baca hadis-hadis Nabi semayang meletak tangannya pada dada. Tapi bagi ini dibuat oleh mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Ya, Hanafi dan Hambali buat semayang gini. Tak semata dada. Manakala mazhab Syafi'i, dia letak antara dada dengan pusat. Dada dengan pusat, dia letak saja. Kalau perut besar, sedang elok sangkut dia. Kan? Itu mazhab Syafi'i. Jadi dia simplify. Dia mudahkan sikit. Antara dada dengan pusat. Dan letak tengah-tengah. Tengah-tengah. Bukan letak sengit macam ni. Letak sengit macam ni tu ajaran sesat. Ajaran salah. Ya, ajaran salah. Kerana dia belajar ilmu hakikat, nak tutup hati. Tutup hati, letak sini. Hati duduk dalam, nak tutup apa? Kan? Dan tutup hati supaya jangan merayau. Hati ni kita tutup ke, ikat ke apa ke, hati tetap merayau. Jadi sebab tu ikut saja, letak tangan tengah-tengah, baru ada pahala. Letak begini tak ada pahala dan tidak diperlukan begitu. Ya, itu pun ada dalam semayang. Dan rukuk. Ya, saya tengoklah orang perempuan saya tak tengok, orang lelaki lah. Orang perempuan dalam terkuk mana nampak. Tapi lebih kurang sama juga tu. Orang lelaki rukuk, tangan pegang lutut. Ini tapak tangan sampai pegang keting. Ada itu kan? Lampau nak tunduk, pegang keting. Apa hal tentu? Kan? Itu dah melebihi daripada itu, nak tinjau Pontianak. Nak tengok hantu kan, kaki cecah ke tak cecah? Kalau cecah kaki orang, tak cecah kaki hantu. Wallahu alam. Itu tak betul kan? Dia pegang keting. Kalau panjang tangan sekalipun, kita pegang juga lutut dan bengkokkan siku. Dia gitu. Tapak tangan tu tetap pegang pada lutut. Kalau tak sampai, tangan pendek pula, setakat mana yang dia punya had rukuk tu lah. Had rukuk tu ialah 90 darjah. Ya, bend itu, bengkok itu 90 darjah. Jangan melebihi daripada 90 darjah. Kalau pinggang sakit, setakat mana sampailah. Kan? Setakat sampai sakit pinggang. Wallahu alam. Tapi kalau pinggang sakit, sebab kita apa namanya, masa iqamah tu bangun, jawab dan tepuk pinggang. Ya, qad qamatis salah, kata Bilal, kita pun jawab
aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Maksud wal ard tu tepuk tangan, tepuk pinggang ni belakang ni, tarik ke atas. Insya-Allah tak sakit pinggang. Kan? Itulah. Tapi kalau pinggang dah sakit, tepuk lagi sakitlah. Kan? Ini tak, kalau kita amalan orang dulu macam tu. InsyaAllah dia tidak bongkok, ya, dan tak sakit pinggang. Baik. Tepuk. Aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Allah Ta'ala dirikan sembahyang itu dan kekalkan sembahyang itu selagi ada langit dan bumi. Jadi kita tepuk pinggang kita, Allah Ta'ala tegakkan sembahyang dan tegakkan pinggang kita selagi duduk atas bumi. Dah mati sebab bengkok, tak apalah. Kan? Wallahualam. Itu petua orang dulu. Masa sembahyang untuk sembahyang tu. Wallahualam. Itu bagi orang lelaki kalau sembahyang berjamaah, Bilal sebut. Kalau kita pula yang buat iqamah, kita lah buat sendiri. Kita baca dan buat sendiri. Wallahualam. Baik. Itu dia perkara-perkara yang dikaitkan dengan ilmu. Ilmu sembahyang. Banyak sembahyang pun tak sempurna. Jadi macam mana kalau seorang tu sembahyang tak sempurna, kan? Tak sempurna sembahyang, macam manalah kita dengan Allah Ta'ala, hubungan dengan Allah. Itu sebab banyak orang sembahyang tapi perangai tak baik juga. Sebab sembahyang dia sembahyang lakunan. Kita sembahyang bukan lakunan. Kita sembahyang ialah kita perhambaan kepada Allah Ta'ala, bukan lakunan. Yang lakunan ni orang-orang kafir. Mereka beribadat lakunan. Ya, kita ibadat bukan berlakon. Bukan melakonkan sembahyang. Dan sebab itu kalau kita berdoa sungguh-sungguh. Bukan berdoa menyanyi-nyanyi. Zikir munajat tu doa menyanyi. Itu berlakon. Bila kita buat kursus apa nama ESQ ke atau kursus motivasi ke, masa tu pun motivator ajar menyanyilah, berlagulah, bernasyidlah, kan? Itu bukan ibadat. Itu persembahan. Ya, persembahan. Itu bukan perhambaan. Kita sembahyang adalah perhambaan. Kita menghambakan diri kepada Allah. Sembahyang dengan hati tulus, ikhlas, yang sebenarnya, dan taat, takut, gerun pada Allah Ta'ala. Kalau dah menyanyi, kita jaga dia punya apa saja, melodinya. Kan? Sebab saya tak setuju dengan zikir munajat tu. Daripada dulu tak setuju. Sampai sekarang saya pun tak setuju. Itu zikir komersial. Itu yang dikomersialkan, dibuat di dalam radio dan televisyen, dinyanyikan. Itu tiru ala gereja. Saya belajar di gereja 2 tahun, dapat sijil. Memang biasa dengan lagu-lagu gereja. Ya. Dalam gereja memang ada lagu, memang ada organ, piano dalam gereja. Kalau tak ada tu tak nama gereja. Ya. Sebab dia masuk je dah mula menyanyi. Ya. Berdiri menyanyi. Lepas kan duduk dengar preacher ceramah, lepas tu bangkit balik nyanyi balik. Itu gereja. Tak ada buat apa pun. Ya. Allah alam. Jadi itu dia. Ini dalam perkara beribadat. Jadi ibadat itu ialah perhambaan, menghambakan diri kepada Allah. Kalau kita sembahyang sedangkan tidak ada rasa hamba kepada Allah, maka sembahyang itu dilarang. Jadi apa nama, disqualified, good for nothing. Sembahyang tu sebab kita tak ada rasa hamba. Ni kadang-kadang orang sembahyang berjamaah, dia nak sembahyang lapang-lapang, tak nak rapat-rapat. Tak nak rapat-rapat, sembahyang kat rumah seorang-seorang. Sembahyang di masjid, di surau kena rapat-rapat, berjamaah.
tak boleh nak selesa-selesa. Ya. Ini ada yang bawa sejadah sendiri. Ya, bawa sejadah sendiri.